Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Presiden Perbadanan Putrajaya dan rakan-rakan sekalian, pertama sekali apa yang ingin saya sebutkan ialah kita berazam untuk mengekalkan Kuala Lumpur dan Putrajaya terutamanya supaya kes-kes positif ataupun tahap penularan di kedua-dua ibu kota negara dan ibu kota pentadbiran negara ini mestilah single digit dan mesti bergerak ke arah sifar, ya. Kita harap semalam kita berjaya capai sifar COVID dan perkara ini mesti berjalan secara berterusan. Oleh sebab itu, program sanitasi ini kita harap dapat diberikan keutamaan kerana banyak premis di Putrajaya ini adalah premis yang melayani kedatangan apa kita panggil ni, pengunjung. Orang awam datang berurusan dengan jabatan kerajaan, mereka mungkin datang daripada berbagai-bagai tempat, termasuk juga mereka yang datang daripada zon merah, ya, daripada Selangor misalnya. Jadi kebarangkalian ada penyebaran virus itu adalah tinggi. Jadi don't take for granted. Kita mahu jabatan-jabatan kerajaan dan juga premis-premis yang banyak menerima kunjungan orang-orang awam itu mesti diberikan keutamaan. Minta maaf, ini dia mudah nak jatuh, dia longgar. Minta maaf ya, sekejap. Okey. Jadi kita buat dalam dua bentuk. Satunya penguasa tempatan, PBT, kena ada program yang berterusan. Dulu gelombang 1 kita buat, lepas tu nampak relax, kita berhenti. Sanitation mesti menjadi way of life. Seperti mana kebersihan individu, kerap mencuci tangan, kerap menggunakan hand sanitizer dan sebagainya, patut menjadi way of life. Maka bagi agensi-agensi juga, terutama pihak berkuasa tempatan dengan dibantu oleh agensi-agensi lain seperti Bomba, Alam Flora dan sebagainya, jadikan ini sebahagian daripada kita punya rutin program sepanjang masa. Selagi kita tidak berada dalam keadaan di mana COVID mempunyai vaksin, maka kebarangkalian gelombang demi gelombang akan datang daripada masa ke semasa. Life has to go on. Kegiatan ekonomi perlu diteruskan, kegiatan-kegiatan lain juga perlu diteruskan. Jadi cara pengawalan, prevention itu mesti dipertingkatkan. Jadi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terutamanya, Perbadanan Putrajaya yang bertanggungjawab sebagai pihak berkuasa tempatan, mesti ada satu perancangan dan ada satu pendanaan ataupun peruntukan yang mencukupi supaya program sanitasi ini menjadi satu rutin yang biasa, berterusan. Kalau dah sifar sekalipun, kalau dah rendah, macam sekarang, alhamdulillah kita masih lagi berjaya meletakkan Kuala Lumpur antara bandar di dunia yang rendah COVID. Jadi kalau 4, 5, 6, 7 by world standard, kita adalah antara ibu negara yang kejadian COVID masih rendah. Ini mesti dipertahankan. Kalau Putrajaya 1 kes, 2 kes malam sifar, itu adalah antara bandar-bandar di dunia yang rendah COVID. Itu kita harus bersyukur dan kita rasakan ini adalah hasil daripada apa yang usaha-usaha yang telah dibuat oleh kerajaan dan juga rakyat serta orang ramai. Tapi jangan terlalai. Bila kita tengok kita dah rendah, kita balik semula kepada old habit. Tidak menjaga kebersihan tempat-tempat awam, tidak memeriksa suhu kedatangan pengunjung-pengunjung ke jabatan-jabatan dan agensi kerajaan, dan jarang ataupun kurang melakukan sanitasi.
Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah satu komitmen baru ataupun komitmen kita yang diperbaharui, bukan saja PPJ tapi juga Dewan Bandaraya yang telah saya arahkan kepada Datuk Bandar. Jadikan ini way of life as far as local government is concerned. Jadikan satu routine activity. Peruntukan dan bajet untuk tahun depan misalnya, jangan masa tu baru nak cari peruntukan. Peruntukan untuk tahun 2021, make sure semua jabatan ada peruntukan yang mencukupi. Kalau dulu mungkin bajet tahun lalu kita tak anticipate COVID nak jadi macam gini, so kita ambil peruntukan mungkin secara ad hoc. Tapi kalau untuk tahun 2021, saya mahu semua agensi-agensi di bawah kementerian dan kementerian sendiri set aside satu bajet yang mencukupi. Bukan saja untuk membeli bahan disinfektan, tetapi juga PPE, peralatan, kemudahan, pam, dan juga allowance lebih masa kepada petugas-petugas frontliners. Ya. Jadi jangan kita dah lalu, orang kata walaupun dah terlantuk tapi belum juga tengadah. Dan sekali ada masalah, sekali kita buat. Jadi kita untuk tahun depan, perancangan belanjawan ambil kira usaha memerangi COVID ini sebagai satu perkara yang diberikan keutamaan paling tinggi. Ini kerajaan kita berazam, walaupun kita diuji dengan gelombang ketiga. Saya pun baru lepas bincang dengan Perdana Menteri tadi. Setelah setengah nanti ada mesyuarat MKN dipengurusikan Perdana Menteri. Perdana Menteri mempengurusikan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara setiap hari. Setiap hari, ya. Tak ada Perdana Menteri di dunia ni yang tiap-tiap hari chair meeting pasal COVID. Tapi di Malaysia, we never take this for granted. Segala apa, sekecil mana pun masalah, Perdana Menteri dan Kabinet mengambil ini sebagai satu prioriti yang paling tinggi. Dan kita berazam dan kita yakin kerajaan kita ini boleh memastikan negara kita mengekalkan rekod dan pengiktirafan dunia, ya. Dunia mengiktiraf kita sebagai antara negara yang terbaik menguruskan COVID. Tapi kalau ada berlaku kejadian macam sekarang, gelombang dan sebagainya, kita tak perlu pointing fingers ke mana-mana. It can happen, it may happen anytime. Yang pentingnya adalah adakah kita mempunyai capacity dan ability to handle. Dan itu kita beri jaminan kepada rakyat, kerajaan akan memberikan ini sebagai satu prioriti yang tinggi, ya, dan itulah yang sedang kita lakukan. Dan wilayah persekutuan sebagai pusat pentadbiran dan juga ibu kota negara must set example. Mesti set example kepada local authority yang lain, ya. Jadi ini insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada jabatan-jabatan dan agensi yang terlibat, dan kekalkan muafakat Malaysia ini, kekalkan kebersamaan Malaysia, kekalkan kesatuan Malaysia. Bila kita lakukan secara bersama, insya-Allah kita akan mendapat kesan yang paling baik, ya. We are not, orang kata, going for perfection, because nobody is perfect. Kita buat apa pun akan ada masalah. Tapi yang pentingnya we stand united. Kita berikan segala kerjasama, tetapi peringkat komuniti juga tidak semuanya menunggu kerajaan saja. Peringkat komuniti juga mesti melakukan, ya. Seperti mana saya dah umumkan, kesemua 600 persatuan penduduk di wilayah persekutuan dan kesemua 70 majlis perwakilan penduduk di wilayah persekutuan diberikan peruntukan untuk mereka buat di peringkat NGO, ya. Kempen kesedaran dan juga program-program kebersihan komuniti, program kesihatan komuniti hendaklah juga didokong oleh rakyat, didokong oleh persatuan-persatuan. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, performa kerajaan dah baik, didokong pula oleh gerakan massa daripada melalui empowerment kita punya NGOs, kita akan bina ketahanan nasional yang lebih kuat dalam menghadapi COVID. Jadi ketahanan nasional ini
Bukan saja dalam soal-soal security dan keselamatan yang lain. Kita kena ambil cabaran COVID ini juga. Kita perlu membina satu ketahanan nasional yang solid, ya, supaya masalah ini dapat diatasi. Okey, saya rasa itu sajalah. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Panas rakan-rakan media. Nanti berapa banyak lagi bertahan kawasan yang akan disanitasi selain daripada Presin 4? Adakah semua? Semua masjid dan surau dalam kawasan, dalam Putrajaya, semua perumahan-perumahan, dia ada persatuan yang saya kata tadi, persatuan penduduk semua ada di setiap presin, kesemua sekali mesti buat. Dan kempen kesedaran secara harian mesti dibuat oleh semua badan-badan NGO di peringkat community level. Bermula dari hari ini sampai bila? Berterusan, ya, berterusan. Lepas tu saya kata tadi, bajet tahun depan pun dah kena fikir sekarang dah. Jangan buat bulan ni aja. Ini bukan macam orang kata Hari Pahlawan kutip derma sekali setahun misalnya. Saya kata tadi, jadikan ini way of life. Jadikan ini sebahagian pada rutin agensi dan jabatan. Dan ambil itu sebagai priority. Bajet yang cukup, PPE yang cukup, bahan-bahan yang cukup, ya, ada kenderaan dan peralatan yang cukup. Jangan anggap ini dah habis macam the war is over. No. Every day is just another beginning. Every day is just any possibility can happen, you know. As far as COVID is concerned, kadang dia sekejap, kadang-kadang berlaku secara import, kadang-kadang berlaku orang kata outbreak dalam kawasan-kawasan terkawal misalnya. Jadi benda tu boleh berlaku bila masa. Tak payahlah kita nak blame orang itu, nak blame orang ini. Benda tu boleh berlaku. Kadang-kadang circumstances. Kadang-kadang dia meletup tempat kenduri kahwin, kadang-kadang dia meletup tempat retreat kaki tangan syarikat misalnya, macam berlaku di Kelang, ya. Sekarang dia meletup dalam penjara misalnya. Siapa sangka kan, kita rasa dalam penjara tertutup dan sebagainya. Jadi virus ni memang begitulah sifat dia, ya. Sebab benda yang kita tak nampak. The war against the invisible. So kita kena ada norma baru lah untuk nak menghadapi semua perkara ni. Alhamdulillah kita ada keupayaan. Sri, berapa jumlah peruntukan yang diberikan kepada dengan ratus atau penduduk dengan setiap satu persatuan 2,000 ke 3,000 satu pusingan. Ini nak mesti dihabiskan dalam masa 2 bulan ni. Ya, dan masuk tahun baru nanti kita ada peruntukan tahun yang lain pula. Ini untuk Oktober November ni. Jadi semua peruntukan saya bagi pada NGOs ni jangan simpan-simpan hingga Disember. Ya, untuk sampai bulan Disember saja. Ini dalam masa 2 bulan setengah. Semua sekali itu mesti dibelanjakan, ya. Mesti dibelanjakan, jangan simpan. Mesti dihabiskan, mesti dibelanjakan. Program ni Untuk sanitasi saja Putrajaya saja ni 2.6 juta. Ya, itu Putrajaya, ya. KL ada even much bigger. Putrajaya saja we set aside 2.6 million for next year, will be more than that. Ya, will be more than that. Tapi kita pastikan kita ada peruntukan yang cukup nak buat benda ni. Tapi untuk macam pusat beli belah di Putrajaya, dia libatkan sekali ke ataupun tidak? Sanitasi. Kita juga buat. Tapi kalau macam shopping complexes, kita harap each individual shop owners and operators juga mereka mesti buat. Ya, mesti buat. Kalau restoran mesti buat on daily basis. Sebelum buka pagi buat. Bila dah tutup malam kena buat lagi 2 kali sehari. Premis-premis yang terima banyak kunjungan, orang datang makan dan sebagainya, 2 hari. Paling-paling kurang dia kena buat. Sebelum orang datang, pastikan sanitize. Orang dah balik, quickly kill the virus. Buat lagi sekali, ya. Dan itu kena buat sendiri. Tapi tempat-tempat awam kita bantu. Di luar premis, di lobi-lobi, itu kita buat. Perbadanan. Dan tindakan ni must be seen, ya. Bila masyarakat tengok agensi serius, masyarakat tengok kita buat sanitasi, dia membangkitkan kesedaran. Jadi peringkat individu dan juga peringkat NGO mereka akan turut buat. Ini ada kaitan dengan soal awareness. Kena ada public awareness bahawasanya sanitization, disinfecting exercise is something that is very, very important. Must be given priority. Alright, okay. Thank you. Yang nak tanya,
mengenai PPAM melinjau. Ya. Sebelum ni Presiden akan memberitahu yang selepas siasatan selama 3 minggu projek ini membaik pulih bangunan tu akan dimulakan. So apa perkembangan ini? Adakah dah habis? Saya dah beri arahan pada Presiden untuk buat melihat pada masalah itu secara menyeluruh. Dia ada masalah-masalah defect yang pada eksternal bangunan, ada defect pada dalam bangunan, ada defect bagi rumah yang dah duduk, ada defect bagi rumah yang belum masuk, ya. Dan itu setelah dibuat kajian kesemua sekali, tindakan mesti terus menyusul, ya. Dan kita mungkin akan berbincang bagi rumah-rumah yang duduk misalnya macam mana, ya. Tak boleh off and on. Mungkin kita dah kena pasti ada sumber pendanaannya yang mungkin kita bayar one off and that's it, move forward, ya. Kemudian mungkin rumah yang belum duduk pula macam mana. Sebahagian besar daripada unit-unit ini masih lagi dalam defect liability period. Dan dia bukan hanya tanggungjawab kepada perbadanan, tetapi kontraktor asal projek ini juga mempunyai tanggungjawab ataupun responsibility. Itu perbadanan akan bincang dengan kontraktor. Cuma saya tak nak bila ada aduan daripada rakyat, macam orang kata masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi tiap-tiap hari orang ramai duduk dengan masalah. That kita tak boleh. Di konsep wilayah Cakna, perhatian serius mesti diberikan, solution mesti ada. Saya tak percaya ada masalah yang tak ada jalan penyelesaian. Semua masalah ada jalan penyelesaian. Tapi kita kena serius. Jangan anggap benda tu kecil, ya. Jangan sehinggakan orang ramai, pembeli rumah duduk ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Dalam wilayah kita tak nak ada benda begitu. Jadi untuk PPAM melinjau ni, kita dah ada roadmap yang jelas. Kita sudah identify source of funding dan kita akui tindakan perlu diambil. Dan tindakan itu sebab ada kategori-kategori dia. Misalnya kawasan awam, kawasan rumah yang telah diduduki dan rumah yang belum diduduki. Tiap-tiap satu tu perbadanan sudah ada kaedah untuk mengambil tindakan. Jadi saya beri jaminan kepada semua pembeli yang belum masuk dan juga pembeli yang sudah masuk, kita akan berunding dan akan memberitahu jalan-jalan penyelesaian. So maknanya belum boleh dimulakan lagi lah? Boleh mula? Dah mula pun? Dah mula dah? Dah mula. Okey. Bukan sikit, saya tahu banyak yang nak tanya. Ini musim banyak soalan boleh tanya. Sama ada saya boleh jawab ke tidak, saya tak tahu. Tapi tanyalah. Saya cubalah jawab. Ya? Tidak sikit. Supaya balik bos-bos editor tak marah. Jadi dia boleh marah. Apalah kau ni jumpa menteri pun kau tak dapat nak tanya. Sila. Dalam tweet Tan Sri pagi tadi, Tan Sri mengatakan UMNO dan juga Parti Sahabat akan bekerjasama lebih padu. Adakah ini merujuk kepada kerjasama dengan Bersatu dan juga melibatkan konstrukturisasi semula kabinet dan juga Jabatan Timbalan Perdana Menteri kepada UMNO? Pertama sekali soal kerjasama antara parti. Kita semua ni nak masuk pilihan raya. Lepas tu kita nak rakyat pilih kita. Dan lepas tu tujuannya apa yang penting? Tujuannya kita nak kerja, nak khidmat kepada rakyat. Rakyat pun naik meluat dah kalau kita tengok tonggang langgang 3 kali setahun nak kena susun kabinet dan sebagainya. Apa kerja? Kita kena malu kepada dunia. Kalau kita sebagai sebuah negara yang terkenal mempunyai political stability sejak kita awal merdeka, cuma baru tahun ini ataupun sesi pilihan raya 14 ini patutnya menjadi satu pelajaran kepada kita, ya. Tuhan sedang menguji kita dengan masalah COVID, kita diuji dengan masalah ekonomi, dan jangan lupa di luar sana banyak orang menderita, ya. Kita mungkin seronoklah duduk Putrajaya, tapi ramai orang. Semalam saya ada satu orang daripada Kelantan datang ke Kuala Lumpur bekerja di Kelang. Mesej saya, dia kehabisan duit, nak beli makanan pun tak boleh. Dia berlaku dalam negara kita. Minggu lepas seorang pilot menelpon saya minta boleh ke tidak nak kerja jadi driver saya pun tak apa, kata dia. Kenapa? Dia biasa dapat pendapatan 20-25 ribu sebulan jadi pilot. Now zero.
Kereta dah jual, rumah terpaksa pindah balik kampung. Nak bayar rumah sewa pun tak boleh. Takkanlah kita duduk sibuk lagi nak bergaduh sana, nak bergaduh sini. Kita kena selesaikan masalah ini. Cara penyelesaiannya ialah macam saya kata tadilah, yang saya tweet, letak ke tepilah masalah-masalah kecil, kembalikan penyatuan dan perpaduan, muafakat dan kerjasama. Ya. Jadi kepada semua parti-parti politik, termasuk parti saya sendiri dan kawan-kawan dan saya sendiri, saya fikir kita kena utamakan kerjasama dan penyatuan. Itu tak ada kena-mena dengan soal kononnya susun kabinet lah apa semua, itu cakap-cakap pinggiran, ya. Itu bukan perkara yang paling utama. Yang paling utama membentuk penyatuan dan perpaduan. Dan kalau boleh, kalau kita dah stable macam itu, kalau nampak pilihan raya keadaan sekarang ni masih lagi tak stable kerana masing-masing pihak ada slim majority, we go for election lah, ya. Kita cari jalan lah, kita bincang lah dengan SPR, buat pilihan raya secara maya ke, call for election, solve the people's problem. Itu yang paling penting. We cannot go on like this, ya. We cannot go on like this. Of course, bila ada instability, adalah orang berasa orang ni nak jadi Perdana Menteri, orang ni nak jadi Perdana Menteri. This is about who becoming Prime Minister. But whether or not we can deliver for the rakyat. At the end of the day, we will be measured, will be judged by whether or not we deliver what rakyat expect us to deliver. Jadi Tasri ada kata juga UMNO dan juga Bersatu dah mengadakan rundingan. Adakah rundingan tu dah sampai kata sepakat? Setakat yang saya tahu, rundingan sedang berjalan. Presiden dengan Presiden bertemu selalu. Malam kemarin pun ada pertemuan. Saya pun baru lepas jumpa dengan Perdana Menteri, ya. Malam tadi saya jumpa dengan Datuk Seri Najib. Malam sebelumnya saya duduk dengan Presiden saya, Datuk Seri Zahid. Tiap-tiap hari sepanjang masa. Jadi semangat rundingan tu alhamdulillah, ya. Presiden dengan Presiden tu Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Ya. Presiden dengan Presiden. Jadi alhamdulillah, sebab saya nampak pemimpin-pemimpin kita semuanya berjiwa besar. Mereka bukan bergaduh, mereka duduk, mereka berbincang. Itu good sign lah. Jadi kita pengikut ni mendoakan agar pemimpin-pemimpin kita akan meneruskan proses rundingan, cara anak beranak, cara adik-beradik. Dan bottom line-nya, buatlah sesuatu yang baik bagi rakyat dan negara. Dan saya yakin penyelesaian itu sebahagian besar telah pun dicapai, ya. Dan itu biarlah orang-orang yang berwajib lah. Saya ni orang kecil saja. Jadi pihak-pihak yang tertentu akan beritahulah nanti apa penyelesaian dan sebagainya. Tasri, mengenai satu surat yang tular pada Sabtu lepas yang mendakwa kodanya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zain Ambidi memberi sokongan kepercayaan kepada yang tak berbelah bagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kemudian surat tu UMNO deny surat tu, tapi di menerusi aplikasi WhatsApp dan juga di media sosial banyak yang menyatakan bila dah tular tiba-tiba nak deny. So mungkin perkara itu akan disuarakan oleh Tan Sri sendiri dalam mesyuarat MN malam ni atau? Saya cuma sampai satu sekat, saya tidak ada dalam kedudukan yang boleh mengatakan ya, tidak, betul, tak betul. Sebab dulu saya seseragam UMNO, sekarang saya tak ada apa-apa jawatan, ya. Saya cuma seseragam BN, pejabat pun di lain. Seseragam MN, pejabat pun di lain. Jadi kita terimalah apa yang telah diterangkan oleh maklumat resmi parti. Walaupun begitu, saya percaya petang besok ada mesyuarat Majlis Tertinggi. Perkara itu akan dibincang secara tertutup, ya. Saya tak dapat nak kata sebab saya tidak sebahagian daripada orang yang terbatin, ya. Saya juga mengharapkan segala-galanya baik, itu saja. Tapi benda tu pun dah jadi event yang dah lepas. Saya fikir yang lebih penting lagi ialah kita pandang ke hadapan. Itu cerita dah lepas. Benda tu, apa yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dah tak materialize. Orang kata dah gagal dengan cara yang dibuat. Atas apa juga sebab terbuktinya gagal. Tapi kalau kita duk bincang yang gagal, no point. Pada saya lebih baik kita pandang ke hadapan, kita bincang apa kita nak buat ke depan. Mungkin nak buat pilihan raya ke misalnya. Jadi kalau nak buat pilihan raya ni semua academic exercise aja, ya.
Yang pentingnya tak usahlah kerana satu dua perkara kita melebarkan perbezaan pendapat, memanjangkan polemik, ya. Kita utamakan duduk bincang apa dia way forward yang terbaik bagi rakyat, bagi negara, kerana kita tahu kita sedang menghadapi banyak masalah, ya. Sri, mesyuarat MN pada malam ni akan disertai oleh pimpinan bersatu juga ke macam mana tu? Ya, mesyuarat malam ni adalah mesyuarat jawatan kuasa pemandu muafakat nasional yang sepatutnya tiap-tiap 2 minggu, ya. Tapi kerana ada pilihan raya di Sabah dan juga beberapa peristiwa lain, dia terbatal beberapa kali dan malam ni akan ada mesyuarat. Dan dalam mesyuarat malam ini insya-Allah lazimnya timbalan-timbalan presiden mempengerusikan. Saya turut menjadi ahli dan urus tianya. Tapi malam ini insya-Allah kita jemput dua-dua presiden untuk hadir sekejap dalam mesyuarat kita. Ya, sebab dah lama tak bermesyuarat. Kalau Tok Guru ada ke lapangan dan Datuk Sri Zahid ada ke lapangan, walaupun mesyuarat itu biasanya tak melibatkan presiden, tetapi kali ini kita harap presiden dapat menjenguk dalam mesyuarat kita dan memberikan sedikit sebanyak nasihat supaya kita boleh bincang perkara-perkara yang penting, macam saya kata tadi, untuk memperkuatkan muafakat dan kerjasama muafakat nasional untuk bergerak ke hadapan. Kita tak nak bincang benda-benda belakang, kita nak bincang benda ke hadapan. Ia termasuk pemasukan rasmi bersatu dalam MN? Mungkin itu juga boleh dibincangkan kerana itu dah memang ada dalam minit mesyuarat yang lepas, ya. Dalam minit mesyuarat yang lalu memang itu satu daripada perkaranya. Tentulah ada perkara itu boleh dibangkitkan di bawah perkara-perkara berbangkit. Maknanya malam ni wajib bersatu tak ada lagi lah. Belum, malam ni muafakat nasional yang resmi baru UMNO dan PAS. Yang bersatu pernah ada dijemput dan kita telah terima jawapan hitam putih daripada Presiden Bersatu. Mereka setuju menyertainya, tapi mekanismenya yang UMNO dengan PAS dulu pun lama, panjang ceritanya. Lepas tu kena draft MOU, kena draft piagam dan sebagainya. Jadi kalau Bersatu masuk, tentulah dia tak boleh ambil saja piagam yang lama, draft MOU yang lama. Jadi kaedah dan macam mana cara kerjasama itu kita boleh bincang. Yang penting itu spirit dan semangatnya ialah demi mengutamakan penyatuan dan perpaduan politik orang Melayu. Kita merasakan UMNO, PAS dan Bersatu mestilah berusaha kerana itu yang diamanahkan kepada kita, ya. UMNO dulu pun ditubuhkan asalnya adalah untuk membawa kepada penyatuan. Lepas tu PAS pun macam tu juga. Islam mewajibkan jangan berpecah belah, ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguh pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Bersatu pun macam tu juga. Bersatu tu offshoot daripada UMNO. Jadi ketiga-tiga parti mendukung tanggungjawab membentuk penyatuan dan perpaduan. Jadi kita akan bergerak atas landasan itulah, muafakat dan kerjasama. Okey? Ya. Apa? Sukan boleh, lagi boleh. Tim bola sepak, ya. Adakah ia ada kaitan dengan apa yang tim kami yang disebutkan apa yang nama apa Rakyat United? Rakyat United. Okey. Saya ni memang ketagih bola. Sejak tinggalkan The Red Warriors dulu, memang bola lah. Tak seronok dah asyik tengok. Saya dulu penyokong Manchester United. Tengok Manchester United kena belasah je sekarang. Dan Red Warrior pula pun tak berapa perform, ya. Tapi minat pada bola tu saya ada sepanjang masa. Kemudian di Putrajaya akan menjadi ataupun sedang dirancang untuk diwujudkan Soccer City. Dan di Putrajaya juga menempatkan ibu pejabat Badan Persatuan Bola ASEAN dan Persatuan Bola Sepak Asia. Dan kita juga telah bersetuju dengan AFC, Asian Football Confederation, untuk membina stadium AFC di Putrajaya.
Dan kita juga telah pun sedang memulakan pembinaan public football pitches pada padang awam. Kita juga sedang merancang untuk membina pusat latihan Harimau Melaya. Semuanya nak buat di sini. Tetapi Putrajaya sendiri tak ada tim bola. Saya tak tahu presiden ni ada minat bola ke tidak. Cuma saya ada beri pengesyuaran tanpa paksaan. Dan saya pun ada sebut pada Presiden FAM, kita ada pasukan Kuala Lumpur yang bersaing dalam Liga M. Tapi Kuala Lumpur dan Putrajaya itu dua entiti yang berbeza. Jadi saya minta FAM boleh tak pertimbangkan supaya Putrajaya itu diberi peluang. Ya, diberi peluang. Kemudian dalam pada itu, saya diberi maklum ada pula persatuan-persatuan yang dah dalam Liga tapi tak nak sambung. Atas berbagai-bagai sebab, termasuklah Felda United, termasuklah juga UKM FC. Jadi kalau FAM setuju kita masuk, kita kena start daripada bawah. Kita kena start daripada Liga Division 3. Mungkin makan masa 5 tahun sebelum kita dapat bersaing di Liga Perdana atau Liga Super. Ya. Saya tak tengok siapa call, saya off je. Takut kantor rahsia. Jadi memang betul saya ada bertemu ya. Saya ada bertemu dengan pengurusan Rakyat United tu sebenarnya asalnya adalah Felda United dan mereka telah pun dimiliki oleh syarikat-syarikat tertentu. Jadi saya jumpa tak ada apa-apa keputusan. Saya meninjau-ninjau. Ya, kalau ada rezeki dan ada jodoh, harapan saya tahun depan adalah satu pasukan mewakili rakyat dan warga Putrajaya. Yang berjumpa dengan Presiden FAM tu pasti dah maklum kepada Presiden dia lah, yang start untuk Sudah dimaklumkan hasrat supaya Putrajaya ada diberi peluang penyertaan dalam liga. Cuma cara tu kita kena cari jalan sendirilah. Ya. Itu banyak anda fikir bola ni bentuk pasukan mudah, nak cari duit yang payah. Kalau kita fikir, kita akan kaji lah. Ya, kita akan kaji. Kalau rakyat Putrajaya, warga Putrajaya sokong idea saya, kita cubalah jadikan. Kalau orang kata, apa cakap bola musim-musim Covid ni, kita jaga Covid je lah, tak payah buat dulu. Tak ada masalah. untuk musim depan kasih ya. Sasarannya musim depan. Bermula daripada Yelah musim depan pun dia kena mula bulan depan. Sebab you perlu 2 bulan pre-season, recruit players, tubuh manajemen dan sebagainya. Kalau rasa tak sempat, kita tunggu tahun 2022. program tu sedang tengah jalan sekarang. Usaha sedang berjalan. Tapi belum conclude apa-apa lagi. Ya. Felda United pun minta tangguh seminggu untuk mereka fikir-fikirkan apa yang saya cakap. Maknanya dua, satu KL, satu lagi Putrajaya. KL dah ada. Nah, KL akan jadi KLFC dan mungkin akan membawa satu branding baru bagi pasukan bola sepak Kuala Lumpur. Itu pun saya tak ada campur. Sebab ini persatuan. Ya. Saya dengar kabar jauh-jauh lah dia akan jadi KL Warriors ke apa. Kuala Lumpur Warriors katanya lah. Cuma saya diberi maklum lah. Saya tak terlibat dalam bola Kuala Lumpur. Tapi sebagai Menteri Wilayah, hal ehwal sukan dalam wilayah ni saya kenalah juga beri perhatian. Okey, terima kasih. Thank you.